Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Safiullah bin Syahidun. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian yang bertajuk Rukun Negara Asas Perpaduan Rakyat Malaysia. Okey, kita akan pergi kepada pengenalan Rukun Negara Asas Perpaduan Rakyat Malaysia. Benarkah? Okey, rukun negara yang dibawa ke dunia 50 tahun sebelumnya sebagai alasan solidariti masyarakat dan pengaturan Malaysia. Kedatangan kaum daripada negara lain sebelumnya memerdeka di negara kita menyebabkan berlakunya tidak bersefahaman pendapat antara satu sama lain. Justru, 5 prinsip rukun negara adalah resepi bagaimana masyarakat yang berlainan bangsa, agama, masyarakat dan dialek dapat mengalahkan setiap perbezaan dan ragam ini. Okey, seterusnya kita akan pergi ke latar belakang rukun negara di negara kita. Okey, kehadiran Inggeris dan penyampaian gerakan-gerakan liberal telah mengubah model dan cara kehidupan masyarakat di negara ini. Berlakunya peristiwa 13 Mei telah membawa kepercayaan masyarakat sehingga melihat seseorang dari semua kaum di tanah Melayu ini dipengaruhi oleh ideologi tersebut. Okey. Justru rukun negara telah disatukan oleh Majlis Gerakan Nasional iaitu Mageran. Mageran ialah Majlis Gerakan Nasional yang ditubuhkan pada tahun 1969 untuk berhasrat untuk menangani isu-isu yang timbul berkaitan pada peristiwa 13 Mei tersebut. Okey, di sini kita lihat ahli-ahli Mageran. Yang pertama iaitu Yang Amat Berbahagia Tun Haji Abdul Razak bin Datuk Hussein iaitu pengarah Mageran. Yang kedua Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Ismail bin Datuk Abdul Rahman iaitu Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang ketiga Yang Amat Berbahagia Tun Tan Siew Sin, Menteri Tugas-Tugas Khas. Dan seterusnya Yang Amat Berbahagia Tun Viti Sambatan iaitu Menteri Kerja Raya, Pos dan Telekom. Seterusnya Yang Berbahagia Encik Hamzah bin Abu Samah iaitu Menteri Penerangan dan Penyiaran. Yang keempat, Ketua Turus Angkatan Tentera Jeneral Tengku Osman bin Tengku Muhammad Jawa yang diganti oleh Jeneral Tan Sri Abu Hamid bin Bidin. Yang kelima, Ketua Polis Negara Yang Berbahagia Tan Sri Saleh bin Ismail. Yang keenam, Yang Berbahagia Tan Sri Abdul Kadir bin Samsudin, Ketua Pentadbir Hal Ehwal Awam dan kemudiannya ganti sebagai Ketua Setiausaha Kerajaan. Yang terakhir ialah Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafi'i, Setiausaha Tetap Kementerian Luar Negeri. Okey, sini kita lihat gambar rajah ahli-ahli Mageran. Okey, seterusnya kita akan pergi ke kronologi masa penggubalan rukun negara. Pada 13 Mei 1969, rusuhan kaum telah tercetus. Pergaduhan setempat merebak menjadi konflik. Okey, pada 16 Mei 1969, darurat diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan fungsi parlimen digantung. Mageran dibentuk. Ordinan Khas 1969 berperintah berkurung, larangan berkumpul dan kawalan keselamatan. Pada Ogos hingga Disember 1969, Badan-Badan Khas Keamanan dan Pembangunan ditubuh iaitu menjadi yang terdiri daripada Jawatan Kuasa Muhibah Negara, Jawatan Kuasa Perpaduan Negara dan digabung menjadi Kementerian Perpaduan Negara. Pada 29 Januari 1970 pula, Majlis Perundangan Perpaduan Negara, Jawatan Kuasa Khas Rukun Negara, Badan Penasihat Mageran menggubal panduan, norma dan nilai-nilai perpaduan negara kita. Okey, yang terakhir ialah pada 31 Ogos 1970, rukun negara sebagai ideologi kebangsaan yang dirasmikan dan diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada sambutan kemerdekaan yang ke-13. Okey, seterusnya saya akan menyampaikan pembentangan ini kepada rakan saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aiman bin Aziz. Jadi, antara pernyataan masalah yang kami dapati adalah masalah sosial dan perpaduan di kalangan golongan muda ataupun kalangan golongan remaja yang lama dah dibincangkan lebih kurang sedekad yang lalu. Kemerosotan moral dan gejala sosial yang berlaku di Malaysia ini dapat menjadi penghalang kepada kecemerlangan negara dan unsur korupsi dapat mengancam kepada keamanan negara jika tidak dikawal. Jika kita masih ingat peristiwa memijak gambar pemimpin pada malam ambang kemerdekaan yang ke-55 di negara ini menunjukkan bahawa sikap patriotisme di negara kita sudah semakin pudar. Saya boleh jamin hanya 90% rakyat Malaysia mampu mengungkap rukun negara tetapi mereka tidak mengamalkannya. Ini bertentangan dengan tujuannya. Antara objektif kajian laporan ini dijalankan adalah supaya kita mampu membina masyarakat yang adil dan saksama yang mahu menikmati kemakmuran negara. Kita juga mengharapkan agar kita mampu membina perpaduan yang lebih erat di kalangan masyarakat. Rukun negara mesti diperkenalkan kepada masyarakat agar mereka dapat memahami dan mendalami falsafah dan prinsip rukun negara itu sendiri. Dengan ini kita dapat memupuk dasar saling mempercayai, bertoleransi dan bekerjasama antara kaum. Oleh itu, pemahaman dan juga penghormatan dapat diberikan kepada budaya, adat, pantang larang pada bangsa Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azam Faiz. Saya ingin membentangkan tentang isi rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Definisi kepercayaan kepada Tuhan adalah keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhannya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip rukun negara. Agama di Malaysia ada pelbagai, tapi antara majoritinya adalah Islam, Hindu dan Buddha. Agama Islam diwajibkan untuk solat 5 waktu dan melakukan segala rukun-rukun iman. Salah satunya adalah menunaikan haji ke Mekah. Agama Hindu pula, mereka menyembah Tuhan dan dalam bentuk tertentu. Mereka menyembah Tuhan dalam bentuk tertentu seperti berhala. Mereka juga percaya dosa boleh disucikan dengan membayar nazar. Agama Buddha pula, mereka percaya kepada konsep sebab dan akibat dan mereka ingin mencapai tahap nirvana dalam hidup. Antara persamaan semua agama ini adalah mereka perlu mengikuti segala suruhannya. Segala perbuatan manusia tetap akan dibalas oleh Tuhan. Perbuatan yang baik akan dibalas baik oleh Tuhan. Antara kebaikan berbuat baik, mendapatkan balasan baik dari Tuhan, menyucikan diri atau membersihkan dosa, mengelakkan diri dari ditimpa malang. Sebab perlu berbuat baik, setiap agama menuntut amalan baik daripada penganutnya. Amalan baik pasti mendapat balasan baik. Amalan baik memberi manfaat kepada diri dan orang lain. Tapi apa kepercayaan kepada Tuhan dapat buat dalam kalangan rakyat Malaysia? Senang saja. Kepercayaan kepada Tuhan ini, kita semua akan mengikuti undang-undang agama dan Tuhan. Jikalau rakyat Malaysia tidak dapat mengikuti kepercayaan kepada Tuhan, macam mana pula mereka nak ikut semua undang-undang dalam Malaysia? Jadi kepercayaan kepada Tuhan adalah rukun negara yang pertama untuk rakyat Malaysia ikuti. Terima kasih. Saya akan menghuraikan isi-isi penting yang terdapat dalam rukun negara. Contohnya ialah kesetiaan pada raja dan negara. Apakah maksud kesetiaan pada raja dan negara? Kesetiaan pada raja dan negara adalah sifat seseorang itu mentaati kepada raja sebagai pemerintah dan taat dan mencintai negara kita. Di negara kita, raja dan bangsa mempunyai hubungan yang mesra. Ini dengan alasan bahawa negara kita menerapkan pengaturan sistem
sistem peraturan majoriti parlimen dan pemerintahan yang mampan. Artikel 44 menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong penting bagi segmen yang membentuk parlimen di negara ini. Standard kesetiaan dan ketaatan kepada raja dan bangsa adalah komponen penting dan sorotan dalam topik kewarganegaraan di negara ini. Kesungguhan untuk standard seterusnya dapat membentuk negara Malaysia yang bersemangat dan bergabung dengan alasan bahawa raja adalah payung negara yang memastikan semua individu di negara ini hidup dengan aman, tenang dan damai. Piawai ini juga bermaksud mewujudkan individu yang boleh dipercayai dan bersedia untuk kehilangan keharmonian negara dan kemajuan negara. Sekian, terima kasih. Rukun negara yang ketiga iaitu keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan bermaksud keagungan undang-undang atau perlembagaan itu sendiri seperti yang termaktub dalam perkara 41. Perlembagaan Malaysia dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan. Keluhuran perlembagaan Malaysia terletak kepada kedudukannya sebagai undang-undang tertinggi dan menjadi punca dan sumber pada semua undang-undang. Terdapat 5 konsep tertinggi perlembagaan. Yang pertama, Parlimen. Yang kedua, perlembagaan. Yang ketiga, kedudukan YDPA. Yang keempat, kuasa perundangan. Yang kelima, kebebasan hak asasi. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Anik bin Muhammad Nasri. Tujuan perlembagaan ialah mewujudkan pemerintahan yang adil. Perlembagaan digubal berdasarkan tolak ansur dan permufakatan antara kaum. Memastikan keadilan ekonomi antara kaum, tetapi turut memelihara hak orang Melayu dan hak Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Dan akhir sekali, pembentukan integrasi kaum yang bersatu padu dan setia kepada negara. Dengan adanya kita memahami maksud keluhuran perlembagaan, ianya akan menjamin kesepakatan, kerjasama dan kepentingan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Apa itu undang-undang? Undang-undang telah didefinisikan sebagai arahan pihak berkuasa yang tertakluk kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Setiap negara mempunyai undang-undang mereka yang tersendiri bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, stabil dan sejahtera. Kedaulatan undang-undang adalah faktor penting untuk kelancaran undang-undang. Peraturan undang-undang bermaksud bahawa setiap masyarakat adalah sama dalam undang-undang domestik tanpa diskriminasi bangsa, jantina atau status. Terdapat beberapa bahagian penting dalam menjaga kedaulatan undang-undang di mana ia diterajui oleh badan perundangan yang tertinggi iaitu Perlembagaan Nasional dan diikuti oleh Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri. Wujudnya badan kehakiman ini dipercayai mampu menjamin institusi yang menegakkan kedaulatan undang-undang. Ini penting untuk memastikan kebebasan asas semua warga negara Malaysia. Apakah fungsi undang-undang? Antara fungsi undang-undang adalah untuk menjaga kedaulatan, melindungi dan mengangkat martabat negara serta melindungi warisan budaya nasional. Ianya adalah sebuah proses untuk mencapai perpaduan, mencegah perpecahan sosial, mencegah kekacauan dan mampu menyelesaikan pertikaian. Di mana dengan wujudnya undang-undang, ia mampu mengendalikan dan memastikan bahawa perselisihan tidak terjadi dan boleh menyelesaikan pertikaian. Undang-undang adalah satu konsep untuk mempromosikan ketenteraman awam dengan menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada kawan saya. Prinsip kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini menunjukkan kepribadian seseorang, sikap menghormati dan berkelakuan baik antara satu sama lain. Apakah tujuan prinsip ini?
Tujuannya adalah untuk membentuk masyarakat yang berbilang kaum sesuai dengan kempen budi bahasa dan nilai murni yang dijalankan di negara kita. Dalam masyarakat berbilang kaum di negara ini, perwatakan bersopan santun sangatlah penting bagi menjaga hubungan antara satu sama lain untuk mengelakkan persefahaman dan pertelingkahan yang akan berlaku antara kaum. Sekiranya prinsip ini diterapkan dalam setiap warga negara, sudah tentu ianya akan memperkukuhkan lagi perpaduan di negara kita. Sebenarnya, banyak pihak yang memainkan peranan penting dalam menerapkan aspek kesopanan dan kesusilaan ini. Ibu bapa dan golongan yang lebih tua memainkan peranan yang sangat penting bagi menerapkan prinsip ini ke dalam diri anak-anak dan golongan muda. Mereka perlu menjadi suri teladan yang terbaik bagi anak-anak mereka, terutama sekali dalam keluarga. Hal ini demikian kerana anak-anak merupakan kain putih dan merekalah yang bertanggungjawab untuk mencorakkan anak-anak mereka dari segi adab, sifat dan sebagainya. Sekiranya baik perlakuan ibu bapa, maka baiklah anak-anak mereka di masa akan datang nanti. Selain itu, guru-guru juga perlu memainkan peranan dengan menunjukkan adab yang sopan di hadapan murid-murid agar dapat dijadikan contoh kepada anak murid mereka. Kesopanan dan kesusilaan ini bukan sahaja dapat membentuk diri sendiri, tetapi ia juga dapat mempertahankan identiti nasional di peringkat kebangsaan. Media sosial juga perlu memuat naik status tentang kebaikan perpaduan dan jangan sesekali menyebarkan fitnah yang akan memecah belahkan rakyat di negara kita. Bahasa yang digunakan untuk memuat naik sesuatu status perlulah sopan dan sedap mata memandang. Hasil kajian, rukun negara adalah falsafah nasional negara dan rakyat dapat menganggapnya sebagai panduan untuk pembinaan negara dan cara hidup semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa ataupun agama. Tujuannya adalah untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang kuat. Antara hasil kajian yang kami dapati, kepercayaan kepada Tuhan, ia memberi panduan dan nilai kepada rakyat Malaysia melalui agama masing-masing. Bukannya hanya untuk membolehkan mereka membezakan yang baik dari yang jahat. Kesetiaan kepada raja dan negara memupuk semangat patriotisme, terutama dengan memiliki rasa ikatan yang kuat dan cinta abadi terhadap negara dan konsep tanah air. Keluhuran perlembagaan, ia memuliakan kanun tertinggi negara dan berjaya mencapai kesepakatan antara etnik dan dalam proses kemerdekaan. Kedaulatan undang-undang mencerminkan kedudukan semua pihak selepas dari kedudukan mereka, tidak hanya untuk mematuhi undang-undang yang dilakukan, tetapi juga untuk menerima tanggungjawab dan tidak mengabaikan ia dengan sewenang-wenangnya. Kesopanan dan kesusilaan menyatakan saling hormat menghormati antara kita dan meminta masyarakat berkelakuan baik. Terima kasih. Antara cadangan rukun negara sebagai asas perpaduan yang pertama adalah sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos. Ianya merupakan salah satu langkah yang terbaik untuk mengingatkan tentang perpaduan dan semangat berbilang kaum seperti termaktub dalam rukun negara. Yang kedua adalah mewujudkan kelab-kelab rukun negara di setiap sekolah. Dengan adanya kelab ini, ianya akan menjadi pemangkin untuk proses mencapai perpaduan di negara ini. Yang ketiga adalah mewujudkan subjek meliputi aspek falsafah berasaskan rukun negara daripada peringkat sekolah hinggalah peringkat ke universiti dan mewajibkan subjek ini untuk lulus. Dengan adanya subjek ini, ianya akan melahirkan generasi muda yang memahami perpaduan dalam rukun negara. Yang keempat adalah mewujudkan aktiviti ataupun acara sukan tahunan berasaskan perpaduan atau berasaskan rukun negara yang melibatkan pelbagai kaum. Dengan adanya aktiviti ini, ianya akan melahirkan masyarakat bersatu padu tanpa mengira bangsa, muhibah tanpa mengira kaum, serta
hormat menghormati antara satu sama lain. Sebagai kesimpulan, walaupun negara kita mempunyai berbilang bangsa, kaum dan agama, tetapi ia bukanlah penghalang untuk kita bersatu padu dan menghormati antara satu sama lain. Dalam kepelbagaian etnik, agama dan budaya di Malaysia, masyarakat mampu hidup sebelah menyebelah dengan harmoni. Percayalah, Malaysia tidak akan berpecah belah dan sentiasa sokong antara satu sama lain selagi rukun negara diterapkan dalam jiwa mereka.